Hai semua, power tak mi kari kami ni? Resepi rasa ni Mama belajar dari Nenek Sarah tau. Di samping kala kuahnya yang menarik, isinya yang penuh, rasanya yang super padu, boleh buat orang teringat-ingat. Nenek cerita dulu-dulu waktu zaman nenek muda, nenek belajar dari kenalan nenek yang berbangsa Cina. Kalau nak tahu, ada beberapa bahan rahsia yang digunakan. Dalam video ni kami akan cerita. Lepas tu memang tak cuba resepi lain dah, sebab ni resepi mi kari paling perfect yang kami pernah cuba. Serius tau, bukan main-main. Okey, Sarah, jom kita mula. Bahan yang diperlukan, 2 paket mi kuning yang dicelup, bahan tumis, rempah kari, cili kisar, cube ikan bilis, serbuk kunyit, santan, lauk kita guna udang, kerang, ayam yang kita potong kecil, tahu lampung, fish cake dan juga fish ball. Kemudian garam secukup rasa. Ni untuk sambal pelengkap, kita guna udang kering dan sambal. Ni pula sayur-sayurnya. Okey, untuk lebih details kami akan terangkan semasa proses penyediaan nanti. Kita buat kuah kari dulu. Masukkan minyak untuk menumis. Bahan tumis kita perlukan 6 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, 1 biji bawang besar, 2 inci halia, 3 kuntung bunga lawang dan 3 tangkai daun kari. Kita blend dulu bawang dan halia dengan sedikit air. Minyak dah panas, kita masukkan daun kari dan bunga lawang. Kita tumis sekejap. Kemudian kita masukkan bahan blend tadi. Kemudian kita tumis sekejap sehingga naik bau. Bila bahan tumis kita dah naik bau, kita dah boleh ke proses seterusnya. Ni 6 sudu rempah kari daging, kita bancuhkan dengan sedikit air. Kemudian kita masukkan kesemuanya ke dalam tumisan tadi. Kemudian masukkan 1 sudu besar cili kisar untuk bagi lagi rasa pedas dia. Ni pula rahsia untuk bagi kala kuah mi kari kita lebih menarik. Masukkan 2 sudu kecil serbuk kunyit. Kemudian kita tumis sehingga pecah minyak, bermaksud rempah kita dah betul-betul masak. Bila dah pecah minyak macam ni, kita dah boleh masukkan ayam. Kami guna seekor ayam dan dipotong kecil. Kemudian kacau rata. Masukkan air untuk kita masak sehingga ayam ni betul-betul masak. Sambil tu, kita dah boleh masukkan 2 cube pati ikan bilis. Inilah rahsia nak naikkan rasa kuah mi kari kita jadi super Kalau ikut cerita Nenek Sarah, resepi asal yang nenek dapat dari kenalan nenek ni, dia guna segenggam kepala ikan bilis hitam dan dibalut dengan kain, dibuat buncit dan dimasukkan ke dalam kuah. So sekarang dah ada cara mudah, so kita guna cara mudah. Kemudian kita dah boleh masukkan air secukupnya untuk buat kuah. Nak tambah lagi kemudian pun boleh lepas dah masuk bahan-bahan nanti sebab takut penuh sangat kan. Masukkan kerang yang telah direbus dan dikopek. Kacau sikit. Masukkan fish cake dan fish ball. Fish ball tu kami tak belah tau. Kami masuk je bulat-bulat macam tu. Kemudian masukkan 1 paket tahu lampung. Ni kami ada sikit fucuk goreng, so kita masukkan je sekali. Kemudian kita kacau rata. Bila dah mendidih, kita dah boleh masukkan 15 ekor udang yang dah disiang dan dicuci bersih. Udang ni cepat masak, so kita letak dia last-last sikit. So tak adalah nanti dia overcook. Okey Sarah, bila udang dah bertukar colour, kita dah boleh masukkan santan. Masukkan 1 kotak kecil santan. Sarah masukkan je ke semua sekali. Kemudian kakak just kacau je rata. Kacau perlahan je tau sebab tak nak lauk-lauk kita ni hancur. Okey Mama, macam ni boleh kan? Boleh. Sementara nak tunggu kuah ni betul-betul mendidih, kita dah boleh perasakan dengan garam secukup rasa.
Kami masukkan agak-agak dalam 3 sudu kecil garam macam tu. Kemudian kita just masaklah sehingga betul-betul mendidih. Bila dah mendidih, bolehlah kita ketepikan untuk buat sambal udang kering pula sebagai pelengkap. Yang ni yang buatkan kita punya resepi bertambah tau. Okey, jom kita tepikan. Mudah je buat sambal ni. Okey, jom tengok kakak Sarah masak. Mula-mula masukkan minyak untuk menumis. Kemudian masukkan 1 cawan ibu sambal. Kalau tak ada, boleh je guna cili kisar. Cuma ibu sambal ni dah lengkap rasanya. Just perasakan ikut masakan yang kita buat je. Cara buat ibu sambal ni kami dah pernah share sebelum ni. Nanti kami letak dekat description. Kemudian just masak sekejap sehingga betul-betul mendidih. Kemudian masukkan 1/3 cawan udang kering. Kemudian kita just perlu kacau dan masak sehingga kering. Ni optional tau. Kalau suka boleh masukkan. Sarah masukkan 1 biji bawang besar yang dah diiris macam ni. Kemudian kita just masaklah sehingga kering dan perasakan secukup rasa. Okey, bila dah kering macam ni, cunlah ni. Bolehlah kita tutup api. Inilah rupa sambal udang kering kita. Pekat-pekat macam ni. Jomlah kita hidang. Tak sabar dah ni. Inilah rupa mi kari kita. Dilengkapkan rasa dengan sambal udang kering. Buatkan rasanya bertambah padu. Dilengkapkan juga dengan sayur sawi, kacang panjang dan tauge yang dicelur. Kemudian ditaburi dengan irisan cili merah dan limau nipis dengan kuahnya yang sedap dan colour yang menarik membuatkan tak sabar nak ambil sudu garfu nak makan. Hai, puasa Sarah. Tunggu saat lagi berbuka. Baru saya nak berangan tau mama ni. Thanks for watching. Subscribe tau. Boleh tengok Sarah masak-masak lagi lepas ni. Bye.